Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Khairi bin Kamarudin. InsyaAllah hari ini kita akan membicarakan satu topik yang agak hot berkaitan tentang muamalat iaitu riba. Ada yang bertanya saya dekat YouTube berkaitan tentang riba. InsyaAllah hari ini saya menjemput seorang yang alim, pakar berkaitan tentang riba ni. Sebelum saya mulakan temu bual ataupun perkongsian daripada panel saya ingin memperkenalkan panel saya. Nama beliau ialah Muhammad Ashadi bin Ridwan, berpendidikan BA Syariah Islamiah Universiti Al-Azhar, MA Syariah dan Ekonomi Universiti Malaya. Kini menjabat sebagai pensyarah di Akademi Pengajian Islam Kontemporari ASIS UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat. Berpengalaman sebagai Eksekutif Syariah Jabatan Pengawasan Syariah Afid Islamic Bank Berhad Kuala Lumpur. Maknanya saya punya panel hari ini sangat arif lah Ada pengalaman bekerja lagi. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama, Ustaz. Okey, boleh tak Ustaz terangkan apakah itu riba? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Khairi bin Kamarudin kerana sanggup untuk menjemput saya untuk membicarakan, berkongsilah sedikit berkenaan dengan topik tentang riba. Sebenarnya saya bukanlah seorang yang alim fakih tentang bab ni, dan bab riba ni bukan satu bab yang boleh dikatakan cukup berat cukup berat untuk dibincangkan. Dan kalau kita tengok balik dalam kitab-kitab fiqh ni, sehinggakan kita sukar untuk menjumpai takrifan riba yang seragam di kalangan para fuqaha dan riba ni ialah boleh dikatakan satu virus yang boleh infiltrate, boleh menyerat masuk ke dalam mana-mana kontrak, mana-mana akad jual beli dan ada kalanya ia akan menimbulkan kekeliruan. Jadi saya berkongsilah sedikit apa yang saya tahu. InsyaAllah mana yang saya tahu tu saya jawab, mana yang tak tahu tu kita boleh KMB ataupun saya akan cari waktu ni untuk cuba untuk membincangkan perkara tersebut. Okay, soalan yang tanya berkenaan dengan masuk riba. Riba ni dari sudut bahasa ni bermaksud ziyadah, iaitu pertambahan. Okey, tapi dari sudut takrifan, itulah seperti mana yang saya sebutkan tadi tu, ianya memiliki pelbagai takrifan. Dan untuk memahami riba ni dengan lebih baik, kita seeloknya memahami riba ni mengikut pada jenis-jenisnya tapi ada sebanyak ulama dan juga cendekiawan kontemporer mereka cuba memberikan takrifan. Okey, tanpa kita tengok dulu apakah takrifan yang paling mudah yang boleh yang saya bagi adalah satu pertambahan yang tidak ada justifikasi dari sudut syarak satu pertambahan yang tidak ada justifikasi dari sudut syarak, ataupun kalau dalam bahasa lain satu penambahan dalam suatu perkara yang telah pun dikhususkan oleh syarak. Okay, jadi dalam konteks moden, kalau kita tengok dalam buku moden ni kita akan jumpa dah riba ni dibahagi kepada riba al-buyu', riba al-duyun dan riba al-buyu' tu pula terbagi kepada dua, iaitu riba al-fad, riba al-nasi'ah. Kemudian riba al-duyun pula terbagi kepada dua lagi, riba al-qad dan riba al-jahiliyah. Namun ada sebahagian ahli cendekiawan lain, mereka lebih melihat bahawa memadai pembagian riba ni dilihat di sudut dua perspektif, iaitu riba al-fad dan juga riba al-nasi'ah riba al-fad dan juga riba al-nasi'ah. Okey, setakat ni clear boleh suara saya Okey. Okey, saya lanjutkan lagi. Jadi riba al-fad ni merujuk pada pertambahan yang berlaku di antara dua barang ribawi item pertambahan yang berlaku di antara dua ribawi item yang mana pertambahan tu tidak ada justifikasi, itu masuk riba al-fad.
Maka riba an-nasi'ah ni bahasa yang paling mudah lah merujuk pada riba, merujuk pada tambahan dari sudut masa, penambahan dari sudut masa. Jadi saya pergi dulu kepada contoh riba al-buyu', riba yang berlaku dalam jual beli. Okey, riba al-buyu' ni ataupun riba yang berlaku dalam jual beli ni, perkara ni disebut dalam hadis kan, banyak antara hadis Umadah bin Samit yang menyebut ada 6 barang, iaitu emas, perak, kan, gandum, bali, garam dan juga tamar, yang mana bila mana kedua barang ni dilakukan pertukaran, maka ia perlu mematuhi dua perkara, iaitu sama timbangan dan juga pertukaran itu berlaku secara serentak. Kan? Jadi saya beri contoh, bila mana emas hendak ditukar pada emas, maka ia perlu patuh pada dua pertukaran, iaitu on the spot, pertukaran itu berlaku secara serentak dan sama timbangannya. Tetapi boleh berbeza dari sudut kualiti barang. Contohnya emas grade A nak tukar dengan emas grade B kan, contohnya. Okey. Kemudian begitu jugalah contohnya kalau kita tukar di antara bali dengan bali, maka ia kena patuh pada dua pertukaran iaitu on the spot kan, pertukaran lani dan juga sama timbangan. Manakala pertukaran di antara emas dengan perak ni, maka dia hanya perlu patuh pada dua pertukaran saja, iaitu pertukaran itu berlaku secara serentak namun boleh berbeza timbangan. Okey, manakala pertukaran di antara berbeza jenis, iaitu emas dengan dengan gandum, ataupun emas dengan tamar, ataupun perak dengan garam, maka dia tak perlu patuh kepada kedua pertukaran ini. Maka jenis free trade, bebas dagangan. Okey. Jadi mungkin ada orang tanya kenapa kita bincangkan bab ni. Kenapa emas nak tukar emas? Sebenarnya pada zaman dulu ni orang Arab, mereka ni akan melakukan jual beli. Mereka ni akan berdagang dengan orang Rom dan juga orang Parsi. Jadi pada masa tu bila orang Arab mereka ni hendak berdagang dengan orang Parsi, mereka kena guna dinar Parsi. Jadi menyebabkan mereka kena tukar dengan orang Arab yang di dinar Rom. Sama juga kalau bila orang Arab ni mereka nak berdagang di Rom, mereka kena tukar, mereka kena guna dinar Rom dengan menukar dinar Parsi yang ada pada mereka. Sebab tu berlakunya pertukaran antara dinar kan. Jadi pada zaman tu dua buah negara, dua buah kuasa besar yang mana mereka ni menggunakan mata wang yang sendiri dan tak ada mata wang yang standard yang disepakati, menyebabkan orang Arab pada masa itu kena melakukan pertukaran di antara dua emas. Okey. Itu dalam riba jual beli kan, riba dan jual beli. Maka riba yang kedua adalah riba yang berlaku dalam hutang, yang mana ia berlaku dalam banyak jenis, antaranya adalah yang mana pertambahan tu telah pun disyaratkan dalam kontrak. Contohnya seorang tu meminjam RM1,000 kan, kemudian dia perlu pulangkan kembali 1,100 ataupun 1,200, maka ia ni dikira sebagai riba. Dan pertambahan tersebut iaitu 1,000 ataupun 100 ataupun RM1, ianya tetap dikira sebagai riba. Dan pertambahan di sini bukan hanya khusus kepada pertambahan dalam bentuk wang ringgit, tetapi ia juga boleh merujuk pada pertambahan di aspek manfaat. Contohnya kalau saya pinjamkan 1,000 pada seorang lain, kemudian saya mensyaratkan supaya saya boleh tinggal di rumahnya ataupun saya boleh guna telefon bimbitnya, maka ianya turut dikira sebagai riba. Jadi pertambahan itu bukan hanya khas ataupun dikonfinkan kepada ringgit, tapi ia turut meliputi manfaat. Okey. Jadi yang keduanya pertambahan yang berlaku akibat di mana seorang tu tidak mampu untuk melunaskan hutang pada hari yang telah ditetapkan. Contohnya dia pinjam 1,000, kemudian bila tiba tempoh untuk pembayaran, maka dia tak membayar, maka dia kata lanjutkan tempoh, saya akan bayar lebih. Itu pun bukan saja riba. Yang persyaratan itu berlaku di akhir kontrak. Dan riba ni berlaku dalam kontrak jual beli dan juga kordon, namun ia tidak berlaku dalam kontrak al-ariyah. Kordon ni adalah kontrak dalam bahasa kita pinjaman. Tapi dalam istilah fiqah, kordon ni merujuk pada satu kontrak yang memindahkan pemilikan kepada orang lain tanpa mengharapkan sebarang balasan atau pembayaran, tetapi orang itu yang pinjam tu dia kena gantikan balik barang tersebut. Itu adalah kordon. Tapi dalam bahasa kita pinjaman. Dan ada satu lagi kontrak iaitu al-ariyah ataupun i'arah, yang mana dalam bahasa kita pinjaman juga, tapi dari sudut syarak fiqah dia lain.
Ariah ni merujuk pada satu kontrak yang mana ianya memindahkan pemilikan hak ataupun hak untuk mengguna ataupun manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan sebarang bentuk bayaran, tetapi orang itu perlu memulangkan kembali. Jadi kita boleh katakan kalau kita pinjam buku, kita pinjam kereta, itu bukan riba, itu ialah al-ariyah. Tapi kalau kita pinjam duit, kita pinjam roti, kita pinjam gandum, itu adalah qardun. Jadi riba ni berlaku dalam qardun namun tak berlaku dalam al-ariyah. Jadi kalau saya katakan pada seorang, saya benarkan seorang tu untuk meminjamkan kereta saya, tapi dengan syarat dia kena isi minyak penuh, maka adakah itu boleh dikira sebagai riba? Jawapannya tidaklah. Sebab apa? Sebab pinjam kereta ni adalah kontrak al-ariyah. Tapi bila mana saya mensyaratkan perlu disettlekan ataupun dipulangkan dengan minyak penuh, maka ia telah bertukar kontrak itu menjadi kontrak ijarah, yang mana yang sewa itu dalam bentuk minyak, kan? Okey, itu sebuah sikit. Jadi untuk memahami riba ni dengan lebih baik, kita perlu faham secara asasnya apakah itu jual beli, apakah itu al-bai', apakah itu al-ariyah. Okey, dan satu lagi poin yang saya rasa agak penting ialah bila sebut qardun ni, qardun ni pinjaman, di kalangan para fuqaha ada sebahagian mereka menganggap qardun ni pun sejenis bai' juga, dan sejenis jual beli. Sebab apa? Sebab dia ada maksud tamlik, iaitu memindahkan pemilikan. Dan pada masa sama ia juga memiliki maksud tabarruk. Sebab apa? Sebab dia tidak mengharapkan sebarang bentuk imbalan atau bayaran. Jadi dia ada dua kategori. Kalau kita tengok secara general, sebenarnya ulama' beza pendapat. Pecah pada tiga pandangan. Saya ingat saya pecah pada tiga pandangan. Qardun ni adalah kontrak tamlik, kan, al-bai' ataupun kontrak tabarru'at. Ada mengatakan kedua-duanya sekali, gabungan. Okay. Itulah sebuah sedikit berkenaan dengan takrifan dan juga jenis riba, kan. Setakat ni clear boleh ya? Maknanya Ustaz dah terangkan dah lanjut dah tu daripada soalan satu sekali yang kedua dah tu. Okey Ustaz, saya nak tanya tentang riba yang kontemporari. Saya ada satu persoalan, iaitu tentang boleh tak kalau Ustaz, kalau macam Ustaz cakap tadi, kalau emas tukar dengan emas mesti orang kata lani, betul? On the spot. Okey, boleh tak kalau perak dengan emas dia tak perlu lani. Dia tak perlu sama timbangan, silap. Betul? Okey, contohnya Ustaz, boleh tak kalau saya membeli emas secara online? Maknanya saya bayar hari ni, nanti kemudian 3 hari kemudian mungkin barang itu sampai, ataupun seminggu. Sekarang ni musim PKP mungkin lambat sikit lah. Boleh tak Ustaz? Okey, bila berkaitan dengan pembelian emas, kat sini mungkin kita boleh merujuk pada dua jenis emas lah. Yang pertama, emas dalam bentuk jongkong, kan? Yang keduanya, emas dalam bentuk perhiasan. Okey, kita pergi kepada persoalan yang kedua lah, iaitu berkaitan dengan emas perhiasan. Okey, untuk kedua-dua jenis ni memang ada perbezaan pandangan fuqaha berkaitan dengan hukumnya. Kalau untuk emas, kita beli emas perhiasan, sebahagian ulama' mereka berpendapat hukumnya adalah harus disebabkan emas itu sendiri sudah lagi tidak dianggap sebagai thaman, maksudnya mempunyai nilai mata wang, dan dia lebih merujuk pada komoditi. Ini pandangan yang sebenarnya pandangan agak minoriti, dan pandangan ni saya faham, setakat yang saya tahu, pandangan ini merupakan pandangan yang dipersetujui oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi dalam konteks masyarakat kita ni, kita mungkin boleh guna pandangan ini, dan ini juga pandangan Imam Ibn Qayyim juga, yang mana dia ambil kira dia aspek pertukangan. Adapun bila mana melibatkan tentang emas yang jongkong ni, okey, bagi para fuqaha yang keras sikit, maksudnya perkara ni ada kaitan dengan jual beli emas secara wakil. Okey, dalam bab sorah ni akan satu babnya agak panjang, itu jual beli emas melalui wakil. Jadi ada sebahagian aliran mereka melihat adanya unsur penangguhan. Sebab apa? Sebab ijab dan qabul tu tak berlaku sesentak, maka tak dibenarkan. Okey, namun dalam kes ni kalau kita lihat balik, sebenarnya dalam konteks moden, dalam konteks
kontak modern iaitu jual beli emas secara online ni, Qobat ni boleh dianggap sebagai qobat humi. Qobat ni maksudnya taking possession, memiliki emas. Yang pertama qobat hakiki iaitu memiliki emas secara real. Yang kedua qobat hukmi. Jadi boleh ke qobat hukmi ni wujud dalam pemilikan emas? Jadi sebahagian ahli Islam berpendapat boleh. Berpendapat boleh. Maksudnya ia ni dibuktikan dengan kita ada sijil pemindahan pemilikan emas tersebut. Jadi kita transaksi itu berlaku secara sekarang, namun emas tu akan sampai kemudian melalui utusan. Jadi ia dikira sebagai jual beli yang berlaku dalam tempoh majlis lah. Jual beli yang berlaku tempoh majlis. Dan kita juga kalau anda semua perasan, jual beli mata wang pun begitu juga sebenarnya. Ambil masa tempoh 3 hari mengikut pada uruf dunia, yang mana berbezanya jurisdiction, berbezanya waktu dan masa, dan juga legal document dan sebagainya, maka dibenarkan untuk melakukan adanya tempoh masa tertentu. Dan tempoh masa 3 hari itu dianggap sebagai valid ataupun dianggap sebagai khiyar majlis lah. Namun kalau lebih dari 3 hari maka tak boleh lah. Namun pada saya mungkin kita ataupun mana-mana majlis penasihat syarah perlu untuk nak meneliti kembali lah jual beli emas secara online, mungkin perlu ada, maksudnya kena ada basis waktu lah kan. Waktunya berapa lama, kemudian tempohnya macam mana kan. Itulah perkara turut pastikan. Namun saya untuk nak keluar dari khilaf, saya lebih cenderung untuk beli emas secara real lah, face to face kan. Face to face. Sebab apa saya ambil contoh macam pembahasan berkenaan dengan, ada satu pandangan fuqaha tu mengatakan jual beli itu, serahan itu kena berlaku secara faurian, maksudnya kena berlaku secara immediately. Kena berlaku macam ni. Saya ambil contoh macam ni. Katakanlah saya tak ada duit kan, saya ada emas, kawan sebelah saya ni ada perak ataupun emas kan. Bahasa mula emas. Saya ada emas, kawan sebelah saya ada emas. Tak apa, kita tukar ya. Sorry. Saya tak ada emas, kawan sebelah saya tak ada emas. Okey. Kawan saya yang sebelah ni dia ada emas. Kawan saya yang seorang lagi yang belah sana tu ada emas. Jadi saya hendak melakukan pertukaran emas dengan kawan saya yang tak ada emas ni. So saya berkata, okey, saya kata pada si A, okay, si A, saya nak tukar emas saya dengan awak. Si A pun bersetuju, saya pun nak tukar emas saya dengan saya kan. Okay, tapi kami dulu tak ada emas. Okay, kemudian kami pun buat apa? Saya pun berpaling kepada kawan saya sebelah tu yang ada emas, saya pinjam emas kawan saya. Boleh pinjam tak emas? Okay, saya pinjam emas. Yang kawan saya yang si A ni yang tak ada emas, dia pinjam emas tu daripada kawan yang si B. Jadi kemudian bila masing ada emas, kami pun tukar. Jadi untuk kes ni, ada sebagian fuqaha berpendapat jual beli ni sah. Disebabkan apa? Disebabkan pertukaran tu berlaku secara faurian dan juga kedua pihak tidak berpisah. Okey, itu pandangan yang saya boleh katakan pandangan yang dominan lah. Sebab tu ada sebahagian pandangan dalam mazhab ni mereka tidak bukan membenarkan, mereka cenderung untuk tidak membenarkan sekiranya dalam bai'at soraf tu ada unsur wakalah kerana dikhuatiri berlakunya penangguhan. Penangguhan. So isu ni sebenarnya masih lagi boleh dipalusi dan diperdebatkan. Wallahu a'lam bishawab. Okey Ustaz. Wah, saya pun tiba-tiba macam banyaknya saya tak tahu. Okey Ustaz, boleh tak kalau contohnya kita pasal emas sekarang ni musim emas kan. Boleh tak kalau macam saya nak menempat emas. Contohnya saya pergi kedai emas, saya kata saya nak emas yang sekian bentuknya, mungkin bentuk naga contohlah. Bentuk naga. Ini untuk isteri saya lah. Kemudian boleh tak kalau saya bayar dulu kepada penjual emas tu, kemudian dia pun bikin emas tu, kemudian lagi seminggu
mungkin seminggu ataupun 2-3 hari lah. Dia dah siap baru dia bagi kepada saya. Ada berlaku tak riba di situ? Okey, sebenarnya di kalangan fuqaha ni mereka ni masih berbahas adakah emas ni masih lagi dianggap sebagai mempunyai unsur mata wang ke ataupun tidak. Bagi aliran yang berpendapat emas ni selamanya memiliki unsur mata wang, maka mereka akan lebih cenderung untuk meletakkan peraturan yang mana sebarang bentuk jual beli emas tu kena berlaku secara on the spot. Jadi ukur ni pun terpakailah kalau kita beli emas emas dalam bentuk perhiasan tu based on apa ni namanya son'ah lah, emas melalui pertukangan. Okay, tapi dalam kes ni saya melihat sebahagian ulama kontemporer mereka cenderung untuk memilih pandangan yang kedua, dan pandangan Ibn Qayyim dan juga pandangan lain mengatakan bahawa bila mana emas tu sudah mula ditempa melibatkan pertukangan, elemen pertukangan, wujud elemen pertukangan, dan ia sudah lagi tidak dianggap sebagai athamaniyah, maksudnya memiliki sifat kematawangan itu, ia telah pun menjadi komoditi, maka untuk yang kes ni boleh dijual beli secara tunai ataupun kredit ataupun bayar ansuran. Dan sebenarnya dalam ada wujud satu riwayat yang mana Nabi pernah menempah cincin emas kan, yang mana sudah tentulah pembayaran itu berlaku secara tidak serentak, pertukaran berlaku secara tidak serentak. Jadi saya melihat pandangan yang kedua, pandangan yang berasas kuat juga kan, dan pandangan ni yang dipersetujui oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi kalau ikut pada pandangan kedua tak wujud riba lah kan, tak wujud riba. Dan pandangan ini bukan pandangan yang baru, pandangan lama juga kan. Ulama-ulama di dahulu pun mereka melihat apa boleh, sebab apa, sebab sifat thamaniyah tu sudah tidak ada terhadap emas yang telah ditempuh. Okey, Ustaz, tiba-tiba saya terfikir satu soalan. Ada juga sahabat saya pernah tanya, boleh tak kalau kita beli emas secara ansuran ataupun guna kad kredit? Okey, so untuk yang ni jawapannya sama seperti yang sebelumnya, iaitu dia melihat pada emas tu adakah ianya komoditi ataupun memiliki sifat kematawangan kan. Jadi biasanya kalau setakat mana yang saya tahu, biasanya kalau kita beli emas ni, emas yang macam perhiasan tu, bila mana ia dianggap sebagai bukan mata wang, dia ni bersifat komoditi, maka kita boleh beli secara ansuran, tak ada masalah. Walaupun dengan menggunakan kad kredit. Yang tu tak ada masalah. Cuma masalahnya bila mana kita membeli emas jongkong. Yang ini pendapat yang lebih kuat dan saya pun lebih cenderung lah, sebab dalam fiqh ni ada satu kaedah namanya khuruj min khilaf mustahab, keluar dari khilaf ni lebih baik. Dan untuk emas jongkong ni saya lebih cenderung untuk lebih selamat kita beli secara tunai tanpa menggunakan kad kredit. Dan aplikasi kad kredit pun walaupun dia menggunakan macam jenis kontrak, namun sefaham saya mungkin pertukaran itu tak akan berlaku secara on the spot, kecuali lah kalau ada di kalangan ahli perbankan ke ataupun orang yang mensudutkan produk tu menjaminan bahawa pertukaran itu berlaku secara on the spot kan. Setakat mana yang saya tahu, sebab saya pun dah lama tinggal kan perbankan ni, jadi saya pun tak pasti adakah wujud tak, maksudnya pertukaran berlaku tak secara on spot. Dan ia juga melibatkan berkaitan dengan isu wakil dalam jual beli saraf. Apa cadangan Ustaz supaya kita orang awam macam saya, mungkin penonton ni, apa cadangan Ustaz supaya kita dapat menghindari virus riba ni? Saya menggunakan perkataan virus ni. Oh, ini satu perkara yang agak sukar jugalah. Nombor satu, mungkin perkara yang paling mudah untuk kita buat ialah kita mempelajari riba kontrak kan, kontrak-kontrak muamalat. Dan mungkin satu tip yang saya boleh bagi ialah untuk memahami riba ni, untuk kuat dalam muamalat ni, kita tidak boleh tak sesuai untuk kita faham muamalat dalam konteks perbankan sebenarnya. Maksudnya kalau kita nak faham muamalat, kita kena rujuk kitab muamalat betul. Sebab muamalat ni adalah kontrak-kontrak berkaitan muamalat, tapi apa dalam bank tu itu bukan adaptasi. Dan itu yang nombor satu lah. Dan yang nombor duanya, kita pun harus memahami juga bahawa
Sebab dalam dunia sekarang ni memang kita tidak lari daripada institusi perbankan. Jadi institusi perbankan ni bukan satu institusi yang mana fungsinya sebagai financial intermediaries antara kewangan. Dia bukannya the real business entity. Jadi kalau kita tengok sejarahnya pun, falsafahnya pun memang dia ni adalah satu institusi yang memberikan pinjaman berasaskan riba. Dan segala bentuk kaedah pengiraan dan sebagainya, saya rasa dua hari ini lebih tahu kan, kiraan suku, bond dan sebagainya, kesemuanya perkara ni mempengaruhi terhadap sektor ekonomi. Jadi bila sentuh tentang isu perbankan ni, Islam bila mana perbankan Islam hendak berada dalam lampangan perbankan, jadi mau tak mau perbankan Islam ni terpaksalah melakukan kombinasi kontrak yang mana ianya seolah seolah macam legal stratagem, macam hial, maksudnya hilah dan juga jalan keluar untuk mengelakkan daripada kita ni terlibat dalam riba secara indirectly. Jadi itulah antara dilema umat Islam bila mana Bank Islam wujud, mereka mengharapkan supaya Islam ni boleh menjadi business entity. Kalau kita baca boleh komen penulis dahulu contoh macam Muhammad Muslim dan sebagainya, mereka mengharapkan Bank Islam jadi sebuah institusi yang berpaksi pada masyarakat mudharabah, namun agak sukar untuk jadi macam ni, agak sukar. Jadi kalau kita baca tulisan contoh macam Rafi Hanif sebagainya, mereka mengatakan Bank Islam tak mungkin akan jadi macam tu, akan kekal sebagai financial intermediaries. Jadi fungsinya akan sama macam bank konvensional. Cuma mereka menggunakan makharij, jalan keluar dengan cara menggunakan hilah-hilah tertentu. Fungsi sama, tak nak terlibat dalam perniagaan, tak nak terlibat dalam risiko jual beli barang sebagainya, namun menggunakan kontrak untuk membolehkan seorang itu mendapat faedah. Jadi bila mana keadaan ini wujud, selagi itulah kita ni sebenarnya agak suka nak lari daripada debu-debu riba ni. Perkara ni dianggap sebagai debu-debu riba. Dan saya rasa salah satu option juga yang bagus untuk kita pertimbangkanlah, kita perlu mempengembang kembali instrumen-instrumen seperti wakaf. Saya boleh nampak rupanya wakaf ni dan juga sumbangan dengannya ni adalah satu the most powerful tool sebenarnya. Kalau sekiranya kita boleh bangunkan instrumen ni, tak mustahil PTPM kita akan wujud, saya rasa lah. Kita boleh wujudkan macam contoh macam Al-Azhar University yang mana dibayar oleh harta wakaf. Kemungkinan insurans pun boleh digunakan menggunakan kaedah wakaf. Jadi wakaf ni saya lihat betul. Saya tak nampak di bank Islam sebagai perbankan Islam sebagai satu institusi yang boleh mengubah. Dia cuma boleh memberikan peluang kepada orang Islam untuk menyimpan wang, untuk melelakkan orang Islam daripada terlibat dalam riba. Tapi kalau Bank Islam nak bertukar menjadi business entity, tak mungkin. Sebab itu memang falsafah perbankan. Jadi itulah sedikit komentar yang saya boleh berilah berkenaan dengan persoalan tersebut, dan mempelajari muamalat, memperkasa kembali instrumen-instrumen wakaf, membangunkan tanah-tanah kosong, maksud kita fokus pada ekonomi. Yang ketiganya, kita memperelokkan, mempromosikan perbankan Islam. Itulah sedikit. Okay lah. Ini yang bagus ni kalau perkongsian kan. Kalau saya seorang ni mengajar macam mak takut salah lah kan. Kita bagi tanya pakar lah. Okay Zat, satu bagi saya Alhamdulillah, satu perkongsian yang sangat bagus daripada Ustaz Ashadi. Saya rasa macam banyaknya saya tak tahu. Saya jujurnya banyak saya tak tahu. Okay Zat, saya rasa sampai sini sahaja kita punya perbincangan pada hari ini. InsyaAllah next time saya boleh pasal Ashadi lagi lah. Nanti saya WhatsApp ke apa, minta Ustaz Ashadi komen lah tentang isu-isu muamalat ni. Setiap mana yang saya tahu, insyaAllah. InsyaAllah lah. Okay Ustaz, kita akhiri kita punya perbincangan ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.